Yep, semangat sambutan kebangsaan kita diteruskan ya di seluruh pelosok negara. Kita mengiktiraf pelbagai golongan. Kita tahu bahawa golongan prajurit ya, para anggota pasukan keselamatan, polis juga, mereka ni memang nombor satu dalam senarai kita. Tapi kita tak pernah lupakan juga mereka yang bertungkus lumus untuk melonjakkan nama negara, mengharumkan nama negara. Contohnya atlet-atlet kebangsaan kita daripada dulu sampai sekarang ya, boleh dikatakan sangat cemerlang dalam peranan mereka. Dan mereka juga berjaya membawa pingat emas dalam sukan siang sebelum ini. Jadi kita bersama-sama dengan jagoh kita, 3 jagoh kita bersama dengan kita pada waktu ini di video sana bersama dengan Ramachandran, jago larian 5,000 meter dan juga 10,000 meter negara, dan di tengah-tengah Muhammad Syarul Haizi Abdul Rahman, jago acara jalan kaki negara, dan juga Dato' Nurul Arifin Abdul Majid, ahli lembaga pengarah YAKIM ataupun Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan, juga bekas atlet 3,000 meter berhalangan. Juga pemenang pingat untuk sukan si. Mereka ni semua adalah pemenang-pemenang pingat untuk sukan si. Mungkin waktu tu kita kecil lagi ataupun dia tak lahir lagi, mereka dah di sana. Ini otak-otak ni, veteran-veteran ni. Jadi sekarang ni sedang berlangsung sukan si ke-29 kan. Jadi bagi Cik Rama mungkin dan juga Cik Syarul kan, juga Datuk, melihat adik-adik ataupun anak-anak sekarang ni, mereka pula bertarung, dan ya, anda semua sudah melalui peringkat tu dahulu. Apa yang dirasai perasaan melihat mereka sekarang? Bagi saya rasa macam sedih tak dapat beraksi. Sayu rasa sedih beraksi tahun ni. Okey. Kalaulah boleh, pastinya nak juga. So pasti. Pasal sukan siang pertama saya bertanding di Kuala Lumpur 1989. Dan saya berakhir di Kuala Lumpur juga 2001. Dan tahun ni saya tak dapat rezeki. Okey. Ini tiada tolak banding. Ini antara kejayaan yang kita juga nak imbas kembali. Ini tahun bila tadi? 19. Ini gambar. Ini tahun 2001. 2009. Okey. Baik. Dan keseluruhan pingat emas yang diperoleh, yang dicapai berapa? 8 pingat emas keseluruhan. Dan pingat kesemuanya termasuk perak dan gangsa? Saya pernah memenangi 8 pingat emas, 2 pingat perak. Okey, baik. Satu rekod yang baik juga. Ini antara wajah-wajah waktu itu, kemenangan yang dicapai oleh jagoh kita. Apa rasanya bila ya kita mengatasi orang lain semua ni daripada negara-negara peserta yang lain ni? Sebenarnya saya rasa amat gembira kerana inilah kita berhasil di Padang. Jadi sebenarnya untuk menang pingat emas ni bukan kerja yang mudah. Kerana saya memang berlari bermati-matian. Kalau bayangkan yang itulah 4. Saya tunjuk 4 jari itu mengenakan 8 pingat emas. Ya. Itu 8 pingat emas yang saya menangi. Kalau tengok tadi jauh ditinggalkan pesaing-pesaing di belakang. Saya tinggalkan hampir 1 pusingan di Brunei. Ini di Brunei? Di Brunei. Sukan si Brunei pada tahun 1999. Okey. Satu kebanggaan untuk kita. 5,000 meter dan 10,000 meter itu jarak yang, kalau saya angkat tangan lah, saya pancing lah, memang tak boleh kan, tapi nak menghabiskan ya, itu satu pertarungan sebenarnya. Dan kalau Syarul pula ya, Cik Syarul kan, apa yang dirindui pada sukan ni? Dirindui sentiasa kenangan lah, mana latihan, satu persediaan latihan kita nak bertanding. Contoh, especially kalau di peringkat ASEAN ni, sukan si ni adalah suatu kemestian, kewajipan sebagai seorang ahli sukan untuk bergelar seorang ahli sukan ataupun atlet dan memenangi kejayaan tu, dan kita meraihkan kejayaan tu dengan kita punya especially dengan seluruh rakyat Malaysia yang menyokong kita dengan penuh rasa meriahnya kita nak, pasal pingat emas tu kita nak mempertahankan dia kan. So acara tu macam acara Lumba Jaga Kaki tu dia secara kompleks, so kita nak pertahankan dia. Dua emas dua emas. Keseluruhan pingat termasuk yang lain? Ada kebanyakan semua menang emas. Kita tengok macam jalan kaki ni macam mudah kan sebenarnya. Dia sangat teknikal sebenarnya kan. Ya, betul, teknikal. Dia bukan berjalan kaki yang biasa, dia ada teknik yang betul. So kita kena berhadapan dengan isu pembatalan. Isu pembatalan yang sangat kompleks. So kita kena sentiasa berhati-hati. Itu pasal
persediaan latihan khusus untuk teknik saja, so kita kena ambil betul-betul 100% fokus. Apa perasaan jarak berjalan kaki tu berapa jauh? Kalau di peringkat antarabangsa, contohnya di peringkat sukansi 20 km. Dulu kita ada 20 dengan 50 km. Tapi di peringkat ASEAN kita tiada lagi ahli sukan ataupun atlet lalu menjalan kaki dalam 50 km. Apa perasaan sepanjang 20 km tu berapa jam tu? Kalau ikut rekod sukansi kita ada 1 jam 29 atau 1 jam 30. Katalah dalam 2 jam tu 20 km diperhatikan. Diperhatikan itu tadi kita ada penyokong tenaga adik. Contoh kita diberi harapan untuk mempertahankan pingat emas itu. Jadi walau macam mana susah dan payah jerihnya, so harus kita beri satu keputusan yang terbaik untuk kita jelmakan, untuk kita kongsikan. Jadi mereka dah buat yang terbaik. Jadi pastinya apabila mereka tiada lagi dalam acara sukan secara aktif, pastinya mereka perlu dihargai. Dan tentunya juga momen-momen yang berharga mereka itu perlu dikongsikan khususnya bagi atlet yang baru. Jadi mungkin itu juga antara peranan Yayasan Kebajikan Atlet Malaysia untuk berkongsi mungkin pengalaman mereka ataupun apa yang mereka belajar semasa berada di tempat yang sebelum ini kepada atlet yang baru. Itu sebenarnya peranan YAKIB lah. Peranan YAKIB bukan saja menjaga kebajikan bekas atlet, tetapi juga memberi perangsang idola yang ada pada ahli kita untuk memberi dia punya pengalaman-pengalaman mereka. Jadi di sinilah YAKIB memberi peranan yang utama. Baik, dan Datuk sendiri juga seorang atlet. Juga pemenang pingat suatu sukansi dahulu dalam acara 3,000 meter berhalangan. Larian larian. Jadi Datuk sendiri tahu perasaannya bagaimana, apa yang pernah Datuk lakukan, apa yang selepas itu, apa yang dirasai, apa yang dilalui selepas meninggalkan sukan secara aktif. Saya berlari sejak tahun 78 mewakili Selangor. Tahun kelahiran saya tu. Datuk dah berlari. Saya dah mewakili Selangor masa tu dan saya bersara dalam tahun 95. Jadi apa yang sedih dekat sini ialah larian jarak jauh ni semenjak daripada M. Ramachandran, Smutia Tanggavilu, B. Rajkumar dan sekarang ni tidak dikuasai oleh pelari-pelari kita. Jadi kita ketinggalan di sana. Contohnya Mutia akan dapat katakan 1 gold medal, Rama 2, Tanggavilu 1, Samson Wellerboy akan Josephine Mary, Jayanti. So kita kehilangan pingat emas tu. Kita kehilangan dalam lebih kurang jalan kaki. Sekarang kita tak ada jalan kaki lagi. Itulah kurang minat atau kurang pendedahan macam mana? Ini ada beberapa faktor di mana mungkin pelari jarak jauh ni dia ada pilihan lain. Dia boleh lari marathon, half marathon, 10K dan di mana mungkin lebih glamour dan mereka mendapat himbuan-himbuan. Mungkin itu juga antara peranan YAKIB sebenarnya, bukan saja memberi perangsang tetapi juga pada masa sama mencari pelapis untuk kategori yang mungkin tidak ada warisnya ataupun pelapisnya betul itu sendiri. Betul. Jadi untuk mencari mereka yang baru itu bagaimana untuk meneruskan legasi? Untuk meneruskan legasi ni, saya mengharap sangatlah harapan YAKIB ni supaya atlet-atlet yang dah bersara untuk datang semula untuk di dalam bidang-bidang tertentu, katakan lumba jarak jauh, jalan kaki, supaya mereka dapat memberi latihan kepada atlet-atlet muda ni. Yang layak menyertai yayasan ini atlet di peringkat mana ataupun semua yang layak ni atlet-atlet yang telah mewakili Malaysia minimum sukansi. Sukansi dan ke atas lah. Dan kita yakin ramai sebenarnya dan tampillah ke hadapan bersama-sama dengan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan untuk kita perkukuhkan sukan kita dan kita hargailah atlet-atlet yang pernah mengharumkan nama negara. Dan mungkin sekali sebelum kita akhiri mungkin nak sampaikan ucapan juga ialah khususnya kita nak dengar daripada Malaysia kita daripada Taiko ni otak kita ni. Ucapan untuk atlet kita, ucapan untuk Malaysia sempena hari kebangsaan kita. Silakan kita mulakan Encik Rahma dulu. Okey, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada yang telah berjaya menang pingat emas di sukansi dan yang akan beraksi itu beraksi dengan penuh semangat kesukanan dan patriotisme istimewa ada. Untuk kita mencapai kejayaan. Harapan saya
semoga atletik kita akan mencapai kejayaan 111 pingat emas. Wow, itu target dia sebenarnya. Yakin? Okey. Syarul pula. So harapan saya semoga semua atlet berikan aksi yang terbaik, beri dengan sepenuh apa yang ada lah sehingga bermati-matian kita kenang mana bendera Malaysia kita di dada. So kita 111 mustahil ataupun boleh pasti dalam tangan? Saya yakin insyaAllah dengan persiapan yang ada selama saya ingat 2 tahun setelah kita dapat menjadi tuan rumah, so saya tak ada masalah untuk segala persediaan insyaAllah. Datuk. Okey, ini adalah ni singlet 89 sukan C. Oh, ini masa ya 89. Ini ori. Ori. Wow. Kita simpan ni untuk apa? Ialah untuk bendera ni lah negaraku. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang penting. Patriotik itu mesti adalah sebab 32 juta rakyat Malaysia akan tumpu kepada kita. Betul. So, kita kena beri satu semangat dan harapan tu. Baik Datuk. Jadi ketiga-tiga atlet veteran kita ya, ketiga-tiga yang meletakkan keutamaan kepada semangat patriotisme dalam sukan. Jadi ini penting. Jadi ini satu mesej yang kena dengan kita semua, tak kisahlah kita ni dalam bidang sukan ke, kita pekerjaan masing-masing ya, ataupun apa sahaja yang kita usahakan, biarlah negara itu berada di sini. Betul. Sejajar juga dengan Bulan Kebangsaan ya pada masa yang sama pada bulan ini, dan seperti anda juga anda tahu, jangan lupa untuk saksikan di TV2 kami bawakan secara langsung upacara perasmian Sukan C 2017 bermula 8 malam dan di TV1 kita ada rancangan Salam Baitullah untuk episod pertama 9 malam secara langsung juga yang bawakan. Sekali lagi TV2 untuk Sukan C, TV1 untuk Salam Baitullah. Jangan tersalah siaran pula. Tapi sementara itu kalau nak menyaksikan TV1 sepanjang hari ini ada macam-macam program menarik menanti anda. Dan selamat berhujung minggu juga dan mudah-mudahan kita akan lebih makmur sebagai sebuah negara yang tercinta. Jangan lupa untuk hashtag Bangkit Bersama untuk tunjukkan sokongan anda kepada atlet kebangsaan, dan kita harapkan juga agar banyak lagi pingat akan dikutip oleh kontingen negara dan terus berada di tempat yang teratas. Dengan itu saya Redha Robin. Saya Hizri Rahil, juga mewakili kru penyiaran dan juga teknikal dan juga semua tetamu yang ada di sini. Kita jumpa lagi. Bye. Bangkit Bersama.